Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke program E-Belajar bagi subjek Matematik tingkatan 3, bab 7, Pelan dan Dongakan. Bersama guru anda, Cikgu Mastura Bujal dari SBP Integrasi Selanda Melaka. Kali ini kita akan belajar bab 7, tajuk Pelan dan Dongakan, standard kandungan 7.1, unjuran ortogon, standard pembelajaran 7.1.1, melukis unjuran ortogon. Okey, standard pembelajaran melukis unjuran ortogon. Okey, dalam part ni awak akan belajar dua term lah. Apakah sata dan satu lagi ialah normal kepada sata. Anda telah mempelajari objek dalam 2 dimensi dan 3 dimensi sebelum ni. Setiap objek tersebut terdiri daripada permukaan rata atau permukaan melengkung atau kedua-duanya. Okey, mari kita lihat contoh. Okey, dalam contoh ni kita ada silinder dan juga kon. Okey, kita ada silinder dan juga kon. Kita maklum di sini silinder dan kon mempunyai permukaan melengkung dan juga permukaan rata. Manakala raja di sebelah iaitu sfera hanya mempunyai permukaan melengkung sahaja. Okey. Faham apa yang dimaksud dengan permukaan rata dan juga permukaan melengkung. Okey, sata. Apa yang dimaksudkan dengan sata? Apa yang awak faham dengan sata? Sata ni ialah permukaan rata pada sesuatu objek. Terdapat 3 jenis sata iaitu sata mengufuk, sata mencancang dan sata condong. Okay. Mari kita lihat rajah di sebelah ni. Okey. Dari rajah sebelah ni kita maklum bahawa PQRS adalah sata mengufuk. UPQ, TSR dan PSTU adalah sata mencancang. Okey, normal kepada suatu sata. Apa sebenarnya ni? Normal pada suatu sata. Normal pada suatu sata ialah garis lurus yang berserenjang. Apa itu berserenjang? Berserenjang tu bersudut tegak dengan sebarang garis pada sata tersebut. Okey, kita lihat. Maksudnya sudut kat sini ialah 90 darjah lah. Sudut tegak kan kat sini dia dah maklumkan berserenjang, sudut dia 90 darjah. Gitu. Okey, tengok rajah di atas ni. Rajah di atas ni kita maklum sata dia ialah A, B, C, D. Maka F, M adalah normal kepada suatu sata ni. Sata A, B, C, D. E, N pun juga. Cara pembacaan ialah dari atas kepada sata. Okey, F, M dan E, N. Okey. Boleh kita teruskan? Okey, mari kita teruskan. Okey, contoh 1. Raja di sebelah menunjukkan kubus. Nyatakan normal kepada sata berikut. Tadi kita tahu dah, normal tu ialah yang berserenjang atau bersudut tegak kepada sata. Mari kita lihat. Okey, PQRS. Okey, ini adalah PQRS Sorrylah, saya nak menunjukkan, saya highlight yang warna kuning ni, nak menunjukkan ini sata yang sedang kita rujuk lah. Dan kita nak cari apakah normal kepada sata ni. Okey. Okey. Okey, PQRS. Okey. Sata PQRS yang berserenjang ialah inilah. TS, UP, VQ dan juga WR. Ini ada. Cara sebutan susunan huruf untuk menyatakan normal adalah penting. Macam ni ialah TS bermaksud garis TS berserenjang dengan sata PQRS pada titik S. Sebab tu kita kena baca daripada atas ke sata. Okey? S. Kita lihat yang lain. Okey, kita tengok soalan B. PSTU. PSTU kita PSTU di yang ni. Ini dia. Saya warnakan Saya warnakan kuning juga untuk menunjukkan dia sata. PSTU. Okey. Yang mana yang 90 darjah ni? Dengan PSTU. Okey. Inilah.
QP, RS. Ni kan sampul darjah ni. Sampul darjah ni. WT. Dan satu lagi ialah VU. Okey, ni semua sampul darjah. Ini adalah normal. Normal kepada satah PSTU. Kita beralih kepada soalan C, RSTW. Kita tengok, kita highlight dulu. Mana satah dia? RSTW. Mana R? S. Ni kat sini. Highlight dulu. Highlight dulu. Baru kita nampak siapa satah sebenarnya. Baru kita nampak. Okey. Saya highlight ni. Okey. Mana dia punya normal dia? Normal ni adalah sampul darjah. Maksudnya daripada QR. Betul? Pula. R lepas tu PS. UT. Dan VW. Semua ni ialah normal kepada satah RSTW. Sampul darjah semuanya. Okey, kita beralih kepada soalan yang terakhir, QRTU. QRTU. Highlight. Mana QRTU ni? Oh, yang ni. Satah condong ni. Kita warna je. Highlightkan dia. Okey. Sekarang kita nak cari apakah normal untuk dia. Okey, dalam kes ni normal dia ni, kalau perasan dia ialah P ke V. Okey, sebab ni kan P ke V ni. Yang ini yang sampul darjah. Itu. Dan S ke W. Maaf ni. Saya tak berapa comel. Okey? Boleh? Saya harap awak dapat lah. Okay. Macam mana nak baca dia punya normal? Ialah susunan huruf untuk menyatakan normal adalah penting. TS benar. Yang ni kita kena baca daripada huruf itu kepada satah. Okay. Okay, mari kita lihat contoh kedua. Raja di sebelah menunjukkan prisma tegak dengan tapak segi empat tepat A, B, C, D. M dan N adalah titik tengah, A dan B. M adalah titik tengah A, B dan N adalah titik tengah D, C, D masing-masing. Diberi FG sama dengan EH, sama dengan DN, sama dengan NC, sama dengan AM, sama dengan MB. Okay. Kalau kita dapat info yang macam ni, kita boleh terus dia letak notes tahu. Terus dia lukis kat diagram FG. Kita tandalah simbol dia. FG, simbol dia macam ni. EH, okay. EH, DN, DN yang kat bawah ni lah. Nampak ni kat bawah. NC, bersama-sama. Sama yang panjang. AM dan juga M. Okay. Dari sini kita tahu yang EH, FG, DN, NC, AM dan MB adalah sama panjang. Soalannya, nyatakan normal kepada satah berikut. Okay. Satah ABCD. Okay, saya highlight dulu mana ABCD. Ini satah. Ini yang saya sedang highlight ni adalah satah ABCD. Okey. Ini adalah satah ABCD. Okey. Dari sini kita tahu mana normal dia. Normal ialah berserenjang, iaitu bersudut tegak kan. Sampul darjah pada satah. So ini adalah FE, betul? ED. Lagi
Ada lagi tak? Ada lagi dua ya, iaitu HN dan satu lagi ialah GM. Okay. Sekiranya M dengan N ni tak ada, barulah jawapan dia ada dua je normal. Tapi disebabkan ada label M dan N di sini, okay, maka GM dan HN juga dianggap sebagai normal. So normal untuk soalan ni ialah dia tadi F A lepas tu ED. Sorry saya pakai mouse so dia agak agak critical sikit nak tulis. GM kan GM pelang pula. M dan satu lagi ialah HN. Okey, boleh? Kita teruskan ya. Soalan B. Nyatakan normal kepada sata ADEF. ADEF ni kita kena pasti dulu yang mana sata dia. Kita highlight dulu ADEF. Okey. Kita pasti dulu. Oh, di sini rupanya sata ADEF. Okey. Highlight dulu. Comot pula cikgu. Okey. So dari situ kita akan dapat mana garis normal dia tu? Mana normal pada satah? Okey, inilah. Semua yang kat sini ni ni. Semua sama darjah. Ni. Semua sama darjah. So dia ada HE, GF, CD dan juga PE. Okay. So kita list balik apa dia tadi? Untuk normal kepada sata ADEF tadi kita ada HE, so kita ada GF, kita ada CD, babak dia dengan B, okey. Okey, semua dapat ya? Okey, boleh kita teruskan? Unjuran ortogon. Okey. Apa agaknya ya ortogon tu? Awak biasa dengar polygon, octagon, pentagon, hexagon kan? Tapi kali ini ialah unjuran ortogon. Okey, mari kita lihat. Unjuran ortogon ialah imej yang terbentuk pada suatu satah apabila unjuran garis dari objek berserenjang dengan satah tersebut. Okey, mari kita lihat. Okey, rajah 1. Rajah 1, PQ ialah satu garis lurus. Ini ialah PQ adalah satu garis lurus. Dengan keadaan titik Q ni berada pada satah ABCD. PR ialah, kita dah tahu dah, PR ialah normal iaitu berserenjang kan dengan kat bawah ni dengan satah ni. Pada satah normal kepada satah ABCD. Garis lurus RQ ni yang terletak pada satah ABCD itulah unjuran ortogon ni. QR ni adalah unjuran ortogon. Okey, boleh kita teruskan? Okey, mari kita lihat rajah 3 macam mana dia boleh kita dapat unjuran ortogon pada satah. Okey, mari kita try. Tadi kan kita ada fokus kat sini. Okey, sebenarnya dia macam ni je. Ini fokus saya. Okey, PQRS kita unjurkan dia. Kita pandang dia sebenarnya kita pandang dari arah sini. Okey, daripada arah sini untuk dapatkan apa dekat satah mencam-cam. Okey, dari arah sini kita akan nampak
Peta. Dia unjurkan je P ni, unjur je ke A, S ni unjur ke D, Q ni pun unjur, dan terbentuklah A, B, C, D ni. Okey. Okay, ni kalau katakan awak boleh lihat direct terus, tak payah pun buat unjuran ni. Tengok je dari sini, dah tahu dah. Kan? Bentuk dia memang peta lah kan. Kalau memang betul dah pro, terus boleh tak payah unjur pun dah nampak dah. Oh, dari sini dia peta. Okey, kita tengok dekat sini dalam kes ni Raja 3, objek PQRS, norma kepada SATA dia ni lah. PA, SD, QB dan RC. Okey, unjuran ortogon pada SATA yang kita dapat dalam bentuk macam-macam ni. A, B, C, D. Okey, untuk rajah 4. Rajah 4 ni awak boleh lihat. Okey, ni daripada pandangan. Saya ambil rajah yang sama pandangan atas. Okey. Kalau dari pandangan atas awak terus boleh dapat bentuk peta tu, awak tak perlulah nak unjur. Betul tak? Ini kita unjurkan dari beta H. Unjurkan. Normal dia lah. HU, HER, FS, GT. So terbentuklah unjuran pada ortogon pada SATA, dapatlah R, S, T, U. Okey? Boleh? Okey, untuk Raja 5, kita nak tengok SATA move dia kan, unjuran ortogon pada SATA. Okey, dari arah ni, dari arah atas. Dari arah atas. Maaf tulisan saya. Pada arah atas. So kita tahulah yang ni ialah normal dia. PA, lepas tu QB, kan? Lepas tu RC, maaflah saya ingat lah. And then SD. Okay, daripada situ akan terbentuknya SATA yang daripada unjuran tadi tu, kita akan terbentuknya tu SATA A, B, C, D. Okay, ini daripada arah atas. Sebab tu kita panggil dia SATA. Sebab tak ada baring ni tu. Okay, untuk Raja 6. Okay, Raja 6 kita kena tahu unjur. Kita unjurkan dia dulu. Nampak tak? Unjurkan semuanya. Unjur ni. Dia macam dari arah sini. Kita pandang dari arah sini. So kita unjur-unjurkan setiap bucu ni. Yang sama. Ni semua ke sini. Gigil. Kita tulis. Tu yang ni daripada bawah ni. DQ. Lepas tu kita ada IU. Kita ada A, B. Cukup ke? Macam ada tertinggal je. Ni ada 2. Ni pun ada. Ni 1. Oh ni. Last sekali ni. Ni ada Nampak? Kita ada A, B. Kita ada IU. Kita ada LT. Kita ada DQ. Kita ada FS dan juga ER. So, unjuran ortogon pada SATA ni, inilah bentuk ni. P, Q, R, S, T, U. Bentuk L ni. Gitu. Okay. Boleh? Okay, bagaimanakah anda melukis unjuran ortogon? Okay, ini ada beberapa langkah. Okay, anda boleh melukis unjuran ortogon suatu objek pada SATA mengufuk atau SATA mencancang dengan mengikuti langkah-langkah berikut. Yang pertama, kenal pasti jenis SATA dan arah objek perlu diunjurkan. Okay. Yang kedua, kita lukiskan garis normal daripada semua bucu objek tersebut kepada SATA. Pastikan garis normal tersebut lurus dan tegak agar panjang sisi unjuran sama seperti panjang sisi objek. Yang ketiga, sambungkan titik-titik persilangan normal dengan SATA untuk melukis bentuk unjuran ortogon. Dan yang terakhir, lukis semula unjuran ortogon tersebut dengan ukuran yang sebenar. Labelkan semua bucu dan juga panjang sisi. Okey, mari kita lihat contoh yang tertera. Okey, kita ada raja di sebelah menunjukkan sebuah prisma tegak dengan tapak berbentuk segi empat tepat A, B, C, D. Okey, A, B, C, D.
yang daripada suatu sata mufuk. Okey, memanglah ABCD ni kat sata mufuk. Permukaan ABKLGF ialah keratan rentas seragam. Mana AB? ABKLGF ialah keratan rentas seragam prisma tersebut. Okey, keratan rentas ni seragam. Itu samalah. Sama. Okey, CC AF dan BK adalah tegak. Okay. Lukis unjuran ortogon bagi objek tersebut pada A, sata mufuk seragam yang dilihat dari arah Z. Okay. Kalau kita lihat daripada arah Z, hasil kita ialah dari atas kan, kita pandang dari atas, so kita nampaklah hasil dia mufuk. Okay. Dia baring, hasil dia baring. Okay. Soalan B, sata mencancang sebagaimana dilihat dari arah X. Kalau kita pandang dari arah X, hasil yang terhasil akan menegak, kan? Sata mencancang sebagaimana dilihat dari arah Y. Y juga kalau kita pandang daripada arah Y, kita akan dapat hasil yang menegak. Okey? Okey, mari kita lihat soalan A. Kita cuba selesaikan bahagian A. Okey, dari arah Z. Dari arah Z ni, kalau awak tak boleh imagine, awak memang kena unjurkan. Okey, unjurkan dari setiap wujud. Okay, kalau boleh imagine, dah boleh terus dia jawab ikut ukuran yang sebenar. Okay, kalau dari arah Z ni kita lihat, okay, kita unjurkan F ni, unjurkan F, A, unjurkan terus 90 darjah semuanya. E, lalu kat D, turun. G akan direct teruslah, turun. Then we have H, turun terus. I, turun terus. Okay. Ini macam konsep hempap lah. K, hempap B. J akan lalu kat C. Okay. Ataupun boleh guna konsep hempap ataupun kemik. Kita kemikkan dia. Okay. So dari sini kita akan nampak E ni akan hempap kan. Betul tak? Bila dikemikkan, dihempapkan, E ni akan hempap dekat D. Okay. Ni akan jadi satu point dia kat sini. Kat sini point dia. Lepas tu H ni, H seorang-seorang. Nampak ni kat sini. Lepas tu kita ada I pun seorang-seorang kat sini. J ni dia akan hempap C. Sebab tu J dekat atas, C tu yang dia hempap lah. J dekat atas, hempap C. C dekat bawah. Okay. Lain K ni hempap B. Nampak K slash B. Lepas tu L seorang-seorang. Lepas tu kita ada G pun seorang-seorang. Lepas tu kita ada F hempap A. Kat sini. Okay. Okay, dari sini nanti kita tahu ukuran. Kita boleh alihkan ukuran mengikut ukuran sebenar. Okay. Ini kena lukisan kena kemas, tertutup. Tekanan pensel pun kena sama. Tak boleh ada yang tebal, tak boleh ada yang nipis. Okay, kita tengok. Susunan huruf adalah mengikut arah pandangan. Titik D berada di bawah titik E apabila dipandang dari arah Z. Sebabkan itu, kita tulis E dulu, hempap D. Okey? Boleh? Okey, kita lihat pula soalan B ya. Pandangan dari X. Okey, pandangan dari X. Okey, dari X ni dari arah X. Kita nampak kan tadi kita guna konsep hempap mengikut arah X. Okey, ataupun kita kemikkan dia ke arah X. Tengok B ni akan unjur ke A. Betul? Unjur sampai ujung lah. Okay. K, L, kita unjurkan terus sampai ujung sini. Sampai ujung sini. Lepas tu, apa lagi yang ada? G, F. Maaf lah saya ingat bengit lah. Lepas tu kita ada C, pergi D, unjur terus sampai ujung. Kita ada J, I, unjur terus sampai ujung. Terus sampai ujung. H, E sampai ujung. Okay. Kalau dari pandangan X, kita dah tak nampak dah. Ni macam kita naik bukit kan. Tak nampak dah yang ni. I, H ni. Betul? Tak nampak. J,
G ni pun kita nampak dah. Kemikkan dia. So, apa yang kita nampak? Nampak yang ini H4E. Dekat sini lah H4E. Lepas tu kita G4F. Kita ada K4L. Kita ada B4A. Kita ada C4D. Dan yang last sekali ialah J4I. So dari sini kita akan lukis ikut ukuran yang sebenar lah. Kita tahu BC 5 cm. C nak ke J ialah 2 cm. J nak ke H kan berapa cm? 2 cm juga. Okey. So lukis guna pembaris dengan tak kena tertutup. Lukisan kena tertutup. Okay, kita tengok. Titik A berada di belakang titik B apabila dilihat dari arah X. Sebab itulah B ditulis dulu baru A. Okey? Okey, mari kita lihat soalan C tadi dari pandangan Y. Okey, dari pandangan Y ni kita dapat lihat ya, apa bentuk yang awak nampak daripada pandangan Y, itulah bentuk yang bakal awak lukis nanti. Okey, nampak tak bentuk ni? Inilah bentuk yang bakal lukis. Okey, tapi kalau ada yang masih tak boleh imagine, awak buat saja unjuran. Tengok unjuran. Tengok F, dia akan lalu kepada, dia akan bab E. Okey, nanti dia akan kat sinilah point dia. Kan? Lepas tu G, dia akan pergi H. Dia akan point kat sini, dia akan unjur sampai ke sini. Okey, yang lain L, dia akan terus unjur I, lalu dia kelempap I, lepas tu akan unjur di sini. K, okey, dia akan unjur dekat, dia akan pap J, K dengan J, lepas tu dia akan terus unjur ke sini. Yang ini B, B ni akan pap C kan? Pap C, terus unjur kat sini. Satu lagi A akan pap D, dekat sini. Lepas dah dapat ni bentuk ni, kita alihkan dia. Dapat bentuk unjuran oktogon mengikut ukuran yang sebenar. Okey. Yang siapa empap siapa, yang bukan empap duduk ke atas. F empap E, F/E. Okey, G empap H. G dekat atas, slash dengan H. Begitu juga dengan yang lain. Ukuran kena Ukuran kena letak mengikut ukuran sebenar. Lukis memang dengan ikut ukuran sebenar. Kalau siapa yang dah tanpa mengunjur dia boleh imagine terus apa jawapan dia boleh direct terus. Okey, awak dah jimat masa kat situ. Cuma unjuran ni memang ada dalam syllabus. Kita kena belajar asas dia. Okey, tengok contoh kat sini. Titik D berada di belakang titik A apabila dilihat dari arah Y. Betul ke? Maka A ditulis dulu slash dengan D yang telah dihempap tu. Boleh? Okey, mari kita lihat contoh seterusnya. Raja di sebelah menunjukkan objek berbentuk silinder yang terletak pada suatu sata morfo. Diberi diameter silinder ialah 4 cm dan tingginya ialah 6 cm. Lukis unjuran ortogon objek silinder tersebut pada sata morfo sebagaimana dilihat dari arah Z. Dari arah Z Dari arah Z. Agak-agaknya apa rupanya? Okay, mari kita lihat dari arah Z. Kita lihat dari arah Z. Dari arah Z ni. Apa yang kita akan lihat? Betul pun. Bentuk bulatan. Okey. Dari arah Z. Bila kita tengok dari arah Z, kita akan nampak bulatan. Okey, bila kita nak lukis unjuran ortogon, kita kena pastikanlah, kita kena tahu apa kat sini diberi diameter 4, maka kita kena tahu jejari lah. Kalau tahu jejari 4 bagi 2, kita akan dapat jejari dia 2. So dari 2 tu jangka lukis awak kena 2 cm. Lepas tu baru awak boleh zas, pusing menjadi bentuk bulatan. Awak tak boleh freehand tak boleh freehand. Memang kena guna jangka lukis untuk dapat bentuk yang kemas macam ni. Macam dalam gambar ni. Okey? Okey, mari kita pergi soalan seterusnya. Okey. Okey, tadi kita dah jawab untuk soalan A.
Lukis unjuran ortogon objek silinder tersebut pada sata mencancang sebagaimana dilihat dari arah Y. Okey, dari arah Y maksudnya dari arah depan ni lah. Bukan dari arah bawah, dari arah depan. Depan, kalau kita pandang silinder ni dari arah depan, apa agaknya rupa yang kita nampak? Okey, dari arah depan kita akan nampak segi 4 maaf ya. Macam tu. Tak berapa sharp gambarnya. Okey. Tengok penyelesaian. Okey. Kalau dari Y, dari arah Y kita akan nampak segi 4 tepat. Okey, kita akan nampak D, C, B, A dengan ukuran A, B 4 cm dan B, C ialah 6 cm. Okey, untuk gambar rajah ni, untuk rajah unjuran ortogon ni, anda perlulah menggunakan pembaris. Okey, mengikut ukuran sebenar dan lukisan yang dilukis perlulah tertutup. Tak ada tiba-tiba terputus ke di tengah jalan, tak ada. Kena lengkap. Okey? Boleh? Okey, bagi mengukuhkan lagi pemahaman awak dalam topik ini, saya harap awak dapat mencuba latihan dari buku teks, okey, latihan pengukuhan iaitu uji minda 7.1A nombor 1, 2, 3 dan 4 muka surat 173 dan uji minda 7.1B nombor 1 muka surat 178. Semoga apa yang saya kongsikan di sini memberi manfaat kepada awak semua. Semoga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum.